Okey, kita kembali lagi bersama Neo Talk 2022. Selepas kita dah menonton filem Alice Nature tadi yang quite simbolik lah dia punya message kan. Tapi dia punya simbolik tu memang ada beberapa layer lah. So memang dia pun dah memenangi beberapa anugerah dekat luar sana. So jadi kita teruskan tanpa buang masa untuk malam ni. Saya ingin menjemput pengarah dan penulis Tuan Razino Razali. Silakan Mumtaz. Okey, untuk memulakan New Talk pada malam ni, Surat Cinta dari pembikin filem. Ya, bro. tajuknya Cinta dari pembikin filem. Boleh apa? Explain sikit tak Surat Cinta apa tu? Okey. Dalam sebenarnya saya nak kongsikan pengalaman bagaimana saya suka dengan sinema. Dan bagaimana pada awalnya kita tak tahu sinema tu sebenarnya apa. Kenapa pembikin filem bikin filem? Kerana macam tadi macam bukan tadi saja, bila kita berborak bersembang pasal filem, kita mesti menjadikan dia sebagai satu rujukan. Filem-filem yang kita tengok, kita akan jadikan satu rujukan. Kita akan ambil beberapa shot yang kita suka. Jadi Surat Cinta dari pembikin filem ni sebenarnya nak dikongsikan bagaimana perjalanan saya kenal sinema. Contoh zaman kita ambil tahun akhir 80-an, 86, 87, selalu ikut kakak saya menonton sinema di Johor Bahru, di Kota, di panggung Mira, kemudian dibawa kepada Rex, Lijo, KT. Tapi pada waktu tu filem-filem yang kita tonton adalah filem-filem sebagai contoh Abang. Saya didedahkan dengan Abang. Kemudian saya didedahkan dengan Matinya Seorang Patriot. Kemudian saya didedahkan dengan cerita daripada Afsham, Mekanik. Itu filem-filem awal. Tapi selepas daripada filem-filem tu kita masih lagi tak sedar, dan kita banyak merujuk pula pada filem-filem lama, filem-filem tahun daripada 70-an. Filem-filem yang banyak didedahkan adalah filem-filem P.Ramlee lah. Bahasa-bahasa kita melihat filem P.Ramlee ni kita suka kerana dia dekat dengan kita masyarakat. Sebagai contoh, waktu saya kecil, kita duduk di Pasir Panjang, Singapura, Temasek, kan? Dan kita boleh lihat bagaimana penduduk kampung Pinang Sebatang tu sama macam kampung yang saya duduk di Pasir Panjang di Singapura. Bagaimana komuniti dia hidup, ada yang duduk di dalam rumah panjang dengan ada 2-3 family. Kemudian ada abang-abang bujang, kemudian ada Indianya, kan? Itu benda yang benda yang dipaparkan tu saya cuba relatekan. Di peringkat awal ni benda-benda filem ni sebenarnya dia perlu ada realism. Dia perlu ada kesedaran sebagai pemimpin tu untuk memberitahu kenapa kita bikin filem. Dan sebagai penonton pada awal tu, masa saya cakap tadi, kita didedahkan dengan filem-filem Melayu, ya, Badul, kemudian kita didedahkan dengan filem Askar. Pada zaman tu Dara Satria, Rebet Lapuk, kan? Tapi merujuk balik pada zaman dia, perubahan pembikin filem, cara dia berfikir sangat jauh dari industri kita dengan pada awal zaman studio. Bikin filem, kalau kita tengok kekangan pembikin filem atau studio tu pun dia dikawal, walaupun dikatakan raja utama tu, sutradara tu sendiri adalah orang yang paling tinggi dalam set. Tapi dalam studio tu di Singapura tu kita nampak dia orang ni dikawal juga. Karya dia boleh bebas tapi kerjanya dikawal. Beralih pada tahun 80-an, kita boleh lihat perubahan gaya pembikin filem dibawa oleh golongan-golongan ataupun kolektif-kolektif yang ada pengalaman kerja di atas pentas, dan mendapat peluang membuat filem. Dan kemudian
dan generation baru yang dibawa oleh industri cuba menghasilkan filem-filem yang dengan kerjasama Indonesia, Malaysia pada waktu itu. Dan kita boleh lihat banyak generation yang ada sekarang ni bermula sangat susah. Tapi macam saya cakap tadi, surat cinta tu hilang bila mana generation yang sekarang ni tidak melihat filem sebagai satu wadah kita nak bercerita tentang apa yang kita rasa, apa yang kita lihat dalam kehidupan. Perkongsian pengalaman sebagai seorang penulis, kita tak dapat nak rasa. Kebanyakannya lebih suka membuat filem-filem yang ke arah fiksi, fiction, ke arah fiksi, yang mana imajinasi, fantasi itu di-avantgarde-kan. So itu maksud dia filem fiksi itu lebih mudah digarap ke ataupun macam mana? Dia maksudnya dia bukan pasal dia mudah digarap, tapi kita melihat filem tu sebagai satu wadah, sebagai pembikin filem. Kita melihat filem tu sebagai wadah untuk apa? Adakah wadah untuk kita menyampaikan sesuatu, ataupun kita nak jadikan dia wadah sebagai sekadar hiburan. Dan macam saya cakap, kita ada pembikin filem yang cuba membawa konsep, memberi penghormatan terhadap filem-filem lama, dan kita pun dah kehilangan arwah Abang Mat Khalid, dan banyak saya rasa bikin filem-filem dia ni banyak ada surat cinta yang cuba disampaikan, sebab kerana dia sangat dekat dengan filem. Tapi tak ramai yang memahami. Dan kalau kita melihat filem Lebuh Raya ke Neraka, bagaimana suara dia dalam kefahaman dia untuk bercerita tentang kehidupan selepas mati. Dalam filem Lebuh Raya ke Neraka yang dilakukan oleh Awi, filem yang sangat baik walaupun dia dirujuk daripada filem yang lama. Saya lupa tajuk dia bapak. Lebuh Raya ke Neraka, Highway to Heaven, Hell, Highway to Hell, konsep yang sama. Itu adalah satu reference Abang Muhammad Khalid menyampaikan surat cinta dia, kan, dengan konteks kefahaman dia sebagai seorang Muslim, dan digarap menjadi satu filem yang kalau kita lihat, kenapa dia buat filem ni? Generation yang sekarang ni tidak mahu memikirkan kenapa dibuat wadah itu, kan? Dan kita faham surat cinta ni, kalau macam kalau kita sekolah dulu, kita akan selalu menulis surat, kan? Walaupun aku tak pernah lah tu buat benda tu, kan, tapi kawan-kawan yang dalam sekolah ni, sebab kita sekolah lelaki, perkongsian kan, habis saya sekolah lelaki, kita duduk di asrama pun asrama lelaki. Jadi lelaki-lelaki yang kita kenal ni, ada yang generation ni, ada kelompok yang atau kolektif ni yang suka berutus surat. Jadi surat-surat dia orang ni, kau nak balik, macam saya ada, kalau nak balik ke Ulu Tiram, adalah 2-3 anak-anak dara daripada sekolah SETA, SIGS, konvent yang akan naik bas yang sama. Dengan kawan ni ada yang suka, so memberi surat cinta. Kita ni sebagai postman, kita buka lah, macam gini rupanya, kan. Kita membaca, dan kat situ pun bila kita lihat dalam filem, kan. Sebagai contoh, saya tengok Stephen Chow, bagaimana dia melihat filem-filem Hong Kong era 70-an, 50-an, yang sangat-sangat dia kata framing dia tu sangat-sangat dibuat, dan kalau dia bangunkan set flat Hong Kong tu sendiri, kita tak dapat rasa yang kita lihat pada tahun 50-an filem tu, oh ini flat di mana. Tapi bila Stephen Chow buat filem dia, kita cakap oh ini adalah satu penghormatan kepada filem yang lama tadi tu, kelompok komuniti dia. Sebagai contoh filem Kung Fu Jungle apa? Kung Fu Hustle adalah satu surat cinta dia terhadap satu filem lama tahun 49,
yang menceritakan pasal kehidupan mereka-mereka yang duduk di rumah kotak, rumah flat. Kemudian digabungkan pula dengan laki bini tadi itu adalah dalam cerita lain, dan mereka adalah guru kungfu kan, dimasukkan dalam cerita dia. Dan dalam kungfu asal tu sendiri adalah satu surat cinta, filem-filem yang dia suka kan, dia reflektif dia penghormatan yang diberikan. Dan saya melihat bagaimana filem kita boleh berkembang dengan jauh kalau kita ada perasaan tu. Dan seperti malam kita dapat maklumat ataupun perkongsian daripada Tuan Syirfan sendiri kan, yang mana kita tidak berani sebagai pembikin filem, tidak berani nak mencuba nak jadi diri sendiri. Kita masih dikawal. Sebagai contoh saya cakap tadi, di zaman 60-an tu dikawal studio, dan sekarang ni kita masih lagi yang sama. Kalau kita jadi pembikin filem, kau kena buat apa yang aku nak. Macam contoh semalam kita dapat solusinya. Kita pergi makan, kita nak makan apa, kita order dan benda tu siap. Dan industri filem kita sekarang ni adalah macam itu. Apa yang kita nak, kita mahu, kita disediakan oleh pembikin. Jadi tak ada usaha ataupun tak ada keberanian kita nak menulis surat cerita yang saya cakap tadi, pengalaman kita membuka surat kawan-kawan. Kita cakap, perasaan dia cakap, macam gini, dia ni nak merat awet ni kan, kehadapan Suzana yang dikenali waktu, ingat tak saya kan. Jadi sebagai seorang pembikin filem, kita tak ada perasaan tu kan, kita tak ada cinta kita pada sinema tu sendiri, tak ada. Kita hanya mahu membuat kan, mahu membikin. Kenapa surat cinta tu dah hilang? dia bukan hilang, ada segelintir pembikin filem yang cuba. Saya ada lihat ada yang cuba, tapi kerana sogokkan drama-drama baru di pentas, kita panggil bukan pentas sinema, di pentas apa panggil Netflix ni, pentas platform platform digital, streaming, yang lebih banyak yang bila kalau kita melihat analyticsnya, keperluan tadi tu kan diberi, disogokkan kan. Jadi kita, apa yang kita mahu tengok tak ada. Kehendak kita kita nak tengok filem-filem, tapi kita boleh lihat bagaimana industri filem India ataupun filem Telugu, bagaimana dia menggunakan surat cerita dalam filem-filem lama. Sebagai contoh, dia mengangkat sejarah-sejarah Raja-Raja Chola yang baru-baru ni. Dia bikin peperangan Raja Chola, bagaimana benda-benda ni perlu juga kita ada, tapi kita tak ada. Dan kalau kita rasa kita sayangkan sinema kita rasa kita sayangkan dunia sinema yang sebenar, kita perlu kongsikan. Kali terakhir kita membuat sebuah filem epik yang mengangkat budaya kita adalah pada tahun 2022, tapi dikongsikan juga pada tahun 2022. Ini bukan filem epik budaya yang kita nak, warisan yang kita cuba sampaikan, kerana pengolahan perwatakan tu dibuat secara fiction kan. Dia tidak mengekalkan kejujuran, inilah watak yang patut bersilau kan, tapi tak ada. Dan menjadi satu trend, penonton mengatakan inilah dia Wira yang kita tak kenal. Sedangkan bagi pembikin-pembikin filem yang tahu, dia akan merasakan sepatutnya dia tak macam ini kan. Tapi disebabkan penonton mahu, kejayaan tu dilihat sebagai sejarah. Maksudnya pembikin masih menuguk lah. Satu, kalau kita nak lihat sosiologi politik kita kan, pula mereka ni dia bukan menyogok, dia memang menunggu, mengambil peluang untuk diri sendiri. Sama juga macam industri filem sendiri.
sutradara, teraja utama tu sendiri semua menunggu peluang, kerana terlampau banyak sutradara teraja utama yang mahu dapat peluang tu kan tak dapat, tapi dia orang perlu menjadi orang lain, menjadi apa yang industri nak kan. Tapi saya ada beberapa rakan, saya boleh petik macam Ariel Abu Bakar, Firoz Kadir sendiri kan, dia cuba keluar daripada kelompok ataupun kolektif yang bekerja menjadi sutradara, menjadi teraja utama, hanya nak mengikut kehendak produser kan. Dan kita lihat bagaimana, tapi mereka ni adalah mandiri lah. Saya melihat diorang ni adalah satu kolektif mandiri yang juga tak melihat dana-dana yang ada kan. Dia banyak menggunakan crowdfunding untuk membuat filem. Dan usaha-usaha tu juga kalau kita lihat adalah secara relatifnya, kalau kita lihat zaman pembikin filem pada tahun 50-an 60-an lalu dah ada dah kolektif mandiri ni. Cuma peluang mereka untuk menjadi sama dengan mereka-mereka yang ada nama tak ada, peluang tu kurang. Dan kita lihat pula pada zaman tersebut sampai tahun 89 ke 90, Bapak last filem digunakan Bapak lepas beta masuk. Zaman Bapak saya rasa Bapak TV sendiri masih lagi menggunakan filem. TV kan masih lagi menggunakan filem. Itu 86 87 pun masih lagi Bapak kan. 90 tu beta masuk, filem dah mula berkurangan. Dan teknologi daripada tahun 90-an tu sehingga sekarang sangat-sangat laju, dan rasa sukanya menonton di sinema ni dah kurang. Tapi macam dia tapi macam saya memilih kalau ada cerita yang perlu saya tonton di pentas digital tu, saya kena tonton lah. Dan tapi kalau ada filem-filem yang saya nak tengok di pentas sinema yang betul, saya kena pergi tengok lah. Cuma buat masa sekarang sokongan dalam industri kita kena buat, sebab kita nak lihat bagaimana industri kita berubah. Dan kita nampak ada pembikin-pembikin atau penerbit yang cuba keluar kotak kan, menghasilkan filem-filem yang bukan permintaan kan. Dan kita lihat juga bahawa penonton semakin lama semakin bijak menonton kan, dengan rasa kita lihat bagaimana usaha-usaha penyiar ataupun penyedia isi kandungan kan. Contoh kita boleh lihat bagaimana satu platform yang dipanggil Siar mengumpulkan filem-filem lama kan, hanya nak rasa dia pada awalnya dia suka dengan filem-filem lama kan. Nostalgic. Dia rasa aku kena buat, aku nak tengok filem-filem lama ni, aku tak boleh tengok kat mana. Jadi dia jadi pengumpul. Dia jadi collectors filem-filem lama tu dulu. Kemudian dia tayangkan trailer by trailer, dia buat olahan editing daripada kita panggil dulu H264 kan, kepada HD dengan 4K. Dan sekarang ni Sia sendiri mempunyai platform Sia tu sendiri mempunyai lebih daripada 100, hampir boleh dikatakan hampir filem-filem yang telah kita panggil dimodifikasi, digitalize kan. Tapi dalam masa yang sama, kalau kita lihat penonton-penonton tidak mengambil peluang tu untuk melihat bagaimana industri filem Melayu tu ataupun filem Malaysia tu bermula daripada mana. Kalau kita lihat dalam Sia tu sendiri, tempat Sia tu saya rasa dah tak ada filem lah, sebab semua dah tengok. Jadi rasa macam bila dia nak dapat lagi banyak filem-filem lama, sebagai contoh filem-filem yang hilang, macam Sitora Harimau Jadian
Dan saya sempat melihat filem Si Dora tu 2 kali di RTM. Pada tahun 80-an saya di KD Melaya, Singapura. Kemudian pada tahun 90-an di masa saya di Johor. Itu pun dua-dua di RTM. Dan bila sekarang ni saya dapat membaca Si Dora Jadian ni, saya beli dekat Fiksi ya. Dia membuat tulisan, kita panggil penulisan semula ke cerita buku tu, ataupun ditulis semula. Tapi berdasarkan daripada buku tu, dia kata dia tidak ubah satu pun apa yang P. Ramlee tulis. Si Dora Harimau Jadian, kalau tak silap saya Bapak, dibuat di Studio Merdeka kan, di Malaysia kan, selepas dia first film P. Ramlee. Ya, dibuat di Studio Merdeka. Tapi flop kan? Filem tu flop lah, tapi filem tu flop lah. Tidak mendapat apa, dan percubaan P. Ramlee membuat filem Si Dora Harimau Jadian ni mungkin juga adalah kerana pada waktu itu American Werewolf in London sedang American Werewolf tahun 80-an Bapak. Sebelum tu ada satu Bapak, saya tak pasti American Paris ke apa, tapi dia hitam putih. Kan? Tapi tajuk dia sama lebih kurang. Sebab Werewolf in London tu pun adalah satu surat cinta yang dibuat semula kan, berdasarkan filem yang saya in Paris kot. In Paris, American bukan Paris. Saya lupa, Werewolf in Paris rasanya Bapak. Tapi Werewolf in London dalam tahun 80-an John Landis. Yes, John Landis. Jadi apa yang saya cuba kongsikan sebenarnya, sebagai contoh dalam sebab saya ditemu ramah oleh satu daripada Turki juga, ini perkongsian Crime and Punishment Film Festival. Dan Crime and Punishment ni kita tahu dia adalah sebuah novel yang ditulis oleh siapa Cik Hafiz? Penulis yang tersohor juga, Crime and Punishment. Dan dia telah ditulis di, kita panggil jadi bahasa Melayu Ustaz kan, Crime and Punishment. Ditulis oleh ITBM dalam bahasa Melayu. Baru rasa tahun ni juga ke tahun lepas dia keluarkan. So Crime and Punishment ni dia ada satu filem festival di mana saya masuk menghantar filem saya melalui dulu ataupun Rolling Stone, dan dia di antara pembikin filem ataupun kolektif Crime and Punishment ni, melihat filem yang saya buat ni ada satu bab dalam buku novel tu sendiri. Dia betul sebenarnya saya mengambil inspirasi daripada satu bab dalam Crime and Punishment sebagai satu surat cerita juga sebenarnya, bagaimana saya perlu adaptation, tapi saya tak mengambil keseluruhan kan? Saya hanya mengambil satu bab Crime and Punishment, buku yang ditulis tu. Dan dia menjadi satu, kerana mereka membuat film festival tu memang merujuk pada buku tersebut. Dan bila dia melihat bab tu, dia orang merujuk pada bab yang saya ambil tu, dan menemu ramah saya, nyatakan dengan teliti yang mana, maksudnya bila saya membikin tu memang niatnya ini adalah penghormatan sikit terhadap Crime and Punishment, homage, ataupun kalau macam Bapak kata tadi, sebagai satu reference Bapak rujukan saya. Dan saya tak sangka yang mana, saya ingatkan bila saya hantar filem saya tu ke filem festival tu, saya tak sangka yang mereka ni sangat teliti melihat benda-benda begini. Dan satu pengalaman ataupun pengajaran bagi saya cakap, kalau kita nak hantar filem festival ni, kita kena tahu mana kita nak pergi. Kita tak boleh masuk saja. Kita main hantar dia. Jadi saya belajar di situ, dan babak tersebut saja menjadi hujah, menjadi perbincangan di antara mereka untuk memilih adakah kita nak bagi. Sebab saya sebagai finalis di situ, Crime and Punishment ada 6 filem yang sama juga, tapi mereka mengambil bab-bab yang tertentu. Dia directly lah. Jadi bila dia orang bentuk temu ramah saya tu,
Dia cakap, ya betul, tapi saya bukan nak buat filem berdasarkan buku ni. Kerana buku tu hanya satu bab itu je saja, kan? Jadi dalam Temu Ramah tu, saya rasa cakap, kalau nak bagi-bagi je lah kan. Saya cakap terus terang, kalau apa yang saya buat tu, kalau you nak bagi, you boleh bagi je kan? Tapi mungkin saya punya PR dengan mereka agak, kita sebagai pembikin kan, jadi kita ada saya akan letak satu wall di mana karya ni saya tak ada nak, tapi itu pulang pada you lah, you nak judge macam mana kan. Tapi dalam filem tu banyak benda yang saya rasa saya ambil. Sampai contoh Surat Cinta daripada Once Upon a Time in New York, di mana secara subtle kita melihat pengkhianatan sahabat yang sama-sama membangunkan organisasinya di New York kan. Endingnya rupanya kawan sendiri yang mengkhianati aku kan. Sama juga di dalam Meranduk Guru ya, kawan ni. So itu adalah satu homage yang mana secara subtle kita tak mengambilnya frame, kita mengambil falsafah dia. Itu salah satu cara saya menulis Surat Cinta sebagai seorang pembikin filem. Okay, kata-kata air bro. Dah akhir belum lah. Dah akhir ke masa kan. Sebab rasa macam baru cakap dah habis 20 minit. Bapak? Ya. Bapak macam baru cakap. Sebelum kita habis yang sesi yang pertama ni, perlu ke surat cinta, dan adakah pembikin sekarang ni tak pandai menulis surat cinta lah? Okey. Dia sebenarnya menulis ni dia perlu melalui satu fasa yang kita rasa kita nak berkongsi apa yang kita lalui, pengalaman yang kita tempuh, yang kita nak jadikan, bukan kita nak cakap yang kita ni membikin ini aku punya pengalaman, tak, tapi dia sebagai macam Pak Hassan kata sebenarnya dia sebagai satu iktibar ataupun pengalaman yang kita kongsi, yang orang boleh jadikan petunjuk, bukan nak pegang petunjuk. Kalau aku melalui pengalaman macam ni, apa aku akan buat. Itu bagi saya lah. Itu surat cinta saya lah. Dan kenapa awak cakap tu, kenapa tak ada lagi, macam saya cakap tadi lah, dia terpulang pada yang menulis dan yang membikin apa yang dia nak capai. Alright. So kita pun tak ada banyak masa. So in the end, maksud dia surat cinta tu perlu buat pembikin untuk kita merujuk, sebab ada sense of realism dalam sesuatu karya tu, supaya kita punya karya ni tidak terlalu fiksi, walaupun fiksi dia masih ada realism dia kat situ. Okay, betul. Terima kasih bro.